Sejarah 8.2 Tindakan Raja Melayu dalam menangani cabaran Barat. Nombor 1, tuntutan Raja Melayu melalui Duba di Kuala Lumpur 1903. Sultan Perak Sultan Idris Mursyidul Azam Shah mengkritik pemusatan kuasa di tangan Residen Jeneral dan mendesak dilaksanakan langkah mengembalikan kuasa kepada institusi raja. Yang di-Pertuan Besar Negeri Sembilan, Tuanku Muhammad Ibni Yap Tuan hantar menuntut bahasa Melayu digunakan sebagai bahasa rasmi persekutuan. Duba di Pekan Pahang 1932. Sultan Perak 1932 Perak. Sultan Iskandar Shah bertitah dengan tegas mendesak agar kuasa pemerintahan dikembalikan kepada Raja-Raja Melayu. Pada 1937 di Negeri Sembilan, Tuanku Abdul Rahman menggesa British memberikan peluang perkhidmatan. Pada tahun 1939 di Selangor, Sultan Hisamuddin Alam Shah mencadangkan penubuhan Malay Girls College. Tekanan British. Diplomasi Sultan Abdul Bakar Johor mengadakan hubungan baik dengan kerajaan negeri-negeri Selat. British mengekalkan kawasan Teluk Belanga di Singapura sebagai milik Kesultanan Johor. Baginda dan kerabatnya menetap di Singapura sehingga tahun 1889 sebelum berpindah ke Johor. Kunjungan ke England bertemu dengan Ratu Victoria. Baginda dikurniakan gelaran Maharaja Johor pada tahun 1848. Meredakan tekanan Gubernur negeri-negeri Selat. Diberikan kepercayaan menyelesaikan pertikaian di negeri-negeri Melayu. Menubuhkan lembaga penasihat Johor di London. Ahli dilantik oleh baginda dalam kalangan pegawai British yang berpengaruh. Membantu menasihat bahagian dalam hal pentadbiran. Kedua, diplomasi Sultan Zainal Abidin di Terengganu. Kebijaksanaan dalam rundingan. Baginda merupakan pemerintah yang berani mempertahankan kedaulatan negeri. Berangkat ke Singapura, berunding dengan Gubernur negeri-negeri Selat selepas perjanjian Bangkok 1909. Menandatangani perjanjian British ke Terengganu 1910. Baginda hanya bersetuju menandatangani perjanjian apabila British mengangkut Terengganu negeri yang merdeka. Keengganan pemerintahan negeri-negeri Melayu Utara menerima penasihat British. Penasihat British di Perlis pada 15 Julai 1909. British melantik Meadow Frost sebagai penasihat British di Perlis. Meskipun pemindahan naungan Siam ke British berlaku pada 1909, nama British dan Perlis tidak terikat dengan sebarang perjanjian rasmi. Pada 28 April 1930, perjanjian Perlis British yang ditandatangani menjadikan Perlis secara rasmi negeri Melayu terakhir menerima naungan British. Perjanjian tersebut meningkatkan kawasan penasihat British terhadap pentadbiran negeri melalui Majlis Mesyuarat Negeri Perlis. Perjanjian tersebut meningkatkan kawalan penasihat British di Kedah. Pada 15 Julai 1909, British menghantar W.G. Maxwell sebagai penasihat British di Kedah. Keengganan menerima kehadiran W.G. Maxwell menimbulkan pergeseran dengan Majlis Mesyuarat Negeri Kedah yang diterajui oleh Tunku Mahmud. Konflik berpunca daripada tindakan W.G. Maxwell yang dianggap melampaui
dalam mencampuri urusan pentadbiran negeri. Majlis Mesyuarat Negeri Kedah menentang langkah WG Maxwell menuntut surat rasmi mesti melalui Residen Jeneral dan ditulis dalam bahasa Inggeris. Tindakan WG Maxwell mengetepikan nama Kedah dalam surat rasmi dan mengibarkan bendera Union Jack di kediamannya dianggap tidak wajar dan mencabar identiti negeri. Konflik dengan penasihat British membawa kepada Perjanjian Kedah British pada 1 November 1923. Walaupun secara rasmi menjadi naungan British, Kedah berjaya mengekalkan identiti sebagai negeri Melayu. Penggunaan bahasa Melayu dalam pentadbiran dan perundangan. Penggunaan kalender hijrah. Cuti umum pada hari Jumaat. Keutamaan melantik pegawai Melayu dalam pentadbiran. Penasihat British di Kelantan. Sultan Mahmud keempat tidak menerima perjanjian Bangkok. Oleh itu British berunding dengan baginda untuk mewujudkan perjanjian lain. Akhirnya perjanjian ditandatangani antara British dengan Kelantan pada tahun 1910. Akhirnya perjanjian ditandatangani antara British dengan Kelantan pada tahun 1910. Antara kandungan perjanjian tersebut termasuklah J.S. Mason dihantar ke Kelantan sebagai penasihat British. Sultan Kelantan perlu mengikut dan melaksanakan penasihat British dalam semua perkara kecuali agama, Islam dan adab Melayu. Sultan Kelantan juga tidak dibenarkan membuat hubungan dengan kuasa luar tanpa melalui penasihat British. Penasihat British di Terengganu. Sultan Zainal Abidin ketiga enggan menerima penasihat British dan hanya menerima pelantikan wakil British yang tidak mempunyai kuasa dalam pentadbiran negeri pada tahun 1910. Penguasaan British dalam pentadbiran Terengganu berlaku selepas kemangkatan Sultan Zainal Abidin ketiga apabila Sultan Muhammad kedua yang menaiki tahta selepas itu didesak menandatangani Perjanjian Terengganu British pada 24 Mei 1919.